Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا وما لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur, Taman Bukit Indah, Tapah. Yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizin bagi kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjemaah. InsyaAllah, insyaAllah juga berjemaah. Besok pun berjemaah juga 5 kali. Seterusnya sampai kita padam. Kita jadikan solat berjemaah itu sebagai budaya hidup kita ni. Dan mereka-mereka yang suka atau yang lazim berjemaah itu, Allah akan beri dia 5 fadilat. Yang mana tak nak kabul ni. Yang pertama, dia lapangkan hidupnya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia akan menerima kitab amalan dia dengan tangan kanannya. Yang ketiga. Yang keempat, dia meniti siratul mustaqim cuti, kilat menyambar. Dan yang kelima, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tanda? Cek apa? Yang pertama, dia lapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Bukan tak ada masalah. Tak ada banyak masalah. Tak ada masalah kesihatan kurang. Masalah ekonomi kurang. Masalah disiplin keluarga kurang. Kurangkan Allah. Kurangkan masalahnya. Masalah ada. Tapi tak ada teruk. Yang kedua, lepas daripada siksa kubur. Di kubur tu boleh jadi taman syurga, boleh jadi jurang daripada neraka. Siksa kubur ada 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat.
Panjang ular tu dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Siapa lalu nak angkat tangan, saya nak angkat gambar ni di TikTok ni tau. Nak angkat gambar. Orang ini boleh tahan seksa kubur, angkat tangan. Dan yang keempat, dia masukkan api neraka ke dalam kubur. Dia balik-balik macam orang manggang barbecue. Tempat seksa kubur. Yang mana lalu nanggung? Yang kedua, yang ketiga, dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Tanda bahagia tu. Kita menerima kitab ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada itu tembus ke belakang. Ambil ke belakang. Yang mana dah? Yang berbahagia hanya satu je. Dapat kitab dengan tangan kanan. Itu janji Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai letiaknya, tak ada kuat no. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Itu yang ketiga, dapat kitab amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, dapat meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Sudah-sudah dah lepas aja. Karena ada orang meniti siratal mustaqim tu macam kejap menyambar, macam kilat menyambar tadi. Ada yang macam burung terbang, ada yang macam kuda berlari, ada yang macam orang berlari, ada yang orang macam orang jalan kaki, ada yang mengesut, ada yang mau angkat. Kita nak yang mana? Pilih. Itu yang keempat. Yang kelima, dia masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tak ada kena cek. Terus masuk syurga. Itu. Dan sebab itu kalau anda lazimkan berjemaah, ya. Lebih-lebih lelaki. Orang lelaki depan saya ni, hukumnya fardu kifayah. Jangan seorang-seorang di rumah. Jangan seorang-seorang. Kalau di rumah pun pastikan berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Seorang-seorang dikira memang sesat. Siapa dengar azan saja tak siap nak datang, nak sembahyang seorang di rumah, sesat katanya. Ini bukan saya ngabur ni. Nabi ngabur kan. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Barang siapa sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, sebagaimana mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi, ya. Ini orang lelaki aja, orang perempuan apa? Orang perempuan boleh sembahyang di rumah. Kalau tak timbul fitnah, baru boleh datang. Kalau ada fitnah, jangan datang ke masjid. Jangan datang ke masjid, jangan datang ke surau. Kalau tak ada fitnah, boleh. Sunat hukumnya, ya. Kalau ada fitnah, haram. Dan sebagainya. Alright, itu mukadimahnya. Jadi ini menggalakkan saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan supaya kita sentiasa berjemaah. Di mana, apa waktu sekalipun, mesti berjemaah. Lebih-lebih lagi subuh dan isyak. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kalau tak salah saya, bab yang keempat, betul? Bab yang keempat, makna talbis dan ghurur, betul? Oh, salah khabar, ya. Saya bukan tak ada tanda ni. Tandanya bulan 10 kata je. Bulan 11 tak ada tanda pun. Ya, makna talbis dan ghurur. Apa arti talbis? Talbis artinya penipuan. Penipuan dari syaitan. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Itu talbis, campur aduk aja. Yang halal, yang haram, campur je, tak kira. Iblis nyuruh tu. Syaitan yang nyuruh tu. Seperti talbis, ya. Ghurur artinya terpedaya. Orang yang terpedaya. Banyak manusia-manusia yang terpedaya lah ni. Ya. Yang memperdayakan dia, syaitan lah, iblis lah. Selain itu nafsu. Selain itu dunia. Itu semua memperdayakan mereka, ya. Nanti kita baca insyaAllah, ya. Talbis artinya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Rupa apa baik?
Tapi dalam tu ada kebatilan. Dia semayang. Tapi dalam dia semayang tu ada riak, ada ujub, ada takabur, ada nak nunjuk-nunjuk. Itu talbis namanya. Benda buat baik, tapi nyata lepas tu tertipu ataupun benda-benda kebatilan. Dia puasa. Bila dia puasa itu dia lenyok je lah. Apa kena kamu ni? Cuma puasa. Ngabur doang tu. Itu kebatilan. Itu namanya talbis. Menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Dia buat benda-benda benar, tapi dia dalam itu ada kebatilannya. Ada pun makna ghurur itu seperti kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahawa yang rosak itu yang harus dan yang hina itu bagus. Itu ghurur tu. Terpedaya. Benda tu merosakkan dia tertipu. Dia rasa tak ada apa-apa. Rosak-rosak lah tak apa ni. Dia rasa tak ada apa-apa. Riak lantak lah. Ujub lantak lah. Takabur lantak lah. Buat aja. Itu terpedaya tu. Banyak orang terpedaya ni. Termasuk ulama-ulama banyak yang terpedaya. Di antara ulama yang terpedaya apa? Mereka mementingkan dunia. Mengajar ni kerana nakkan dunia, nakkan harta, nakkan kekayaan, nakkan kemegahan, nakkan kedudukan dan sebagainya. Nakkan pujian. Yang saya ngajar ni, kalau boleh biar dia puji lepas ni kan. Baru saya kembang dia sampai ke kampung kembang. Jadi gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu apa bombastik? Tahu bombastik? Yang tak tiap putih kan? Bombastik itu kata perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Manifestasi, paradigma, fenomena, dia orang tengangnya nengok, handai betul Haji Ibrahim tu ya. Tengangnya orang nengok. Padahal Haji Ibrahim pun tak faham, dia pun tak faham, menyebut pun tak faham. Supaya dipuji dia orang je. Itu artinya ghurur, tertipu ya. Atau dia meletakkan harga dia. Kalau kamu tidak saya datang, kamu mesti bayar sekian-sekian banyak. Kalau tidak, saya tak nak datang. Ini yang banyak sekarang ni kan. If you want me to come, you must give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Ada tak? Ada tak ulama-ulama dulu menetapkan harga dia? Dia sendiri menetapkan harga dia. Ada kawan saya seorang, Imam Kamran Halal. Dia nak jadi timbalan mufti. Faham? Dia ada menelpon seorang ulama lah, pendakwah terkenal, minta dia datang ke tempat dia, Kampung Halal. Kampung Halal, tanah hati tu, masjid yang terbukit tu, tahu naik? Ada, itu Kampung Halal ya. Dia mula-mula tu dia imam situ, dia jemput saya di sana tu. Dia cerita dengan saya. Pernah dia cakap dengan ulama ni, sebut nama ulama ni, dia sebut lah. Dia namanya, atau gelarnya Lela, Ustaz Lela gelarnya. Dia imam situ. Dia jadi timbalan mufti. Dia pun cerita. Dia bercakap dengan ulama tu, cerita betul. Tak apalah kata ulama tu. Cakap dengan PA saya. Tahu apa PA? Apa PA? Personal Assistant. Dia pun cakap lah dengan PA tu. Cakap-cakap, belum apa-apa lagi tu, pergi tu nanya dia, berapa ribu nak bayar pada ustaz ni? Kata. Berapa ribu nak bayar pada ustaz tu? Padahal bukan jawab pun. Minyak RM20 habis lah, boleh lah. Pergi balik. Tanya berapa ribu nak bagi. Terus letak telefon. Dia letak telefon, tak langsung tak sambung perbicaraan tu ya. Kerana meletak harga. Itu ada seorang tu, dia mesti dia ada harga. Kalau tidak, dia tak datang. Orang ternama tersebut lah. Itu tersebut lah. Itu ghurur tu. Berarti tertipu. Kadang-kadang dia berceramah hebat. Tapi tak buat. Cakap tak serupa bikin. Itu tertipu lah tu. Siapa ni punya? Syaitan. Iblis. Allah dah khabar. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah.
Setiap minggu baca ni. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukan kau dah kabur kepada kamu, wahai bani Adam, wahai manusia-manusia. Allah ta'budu syaitan, jangan kamu ikutkan kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Semuanya dia, iaitu syaitan tu bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Setiap minggu baca surah Yasin. Itu di antara penipuan atau ghurur atau pemerdayaan dari syaitan. Ada pun makna ghurur itu seperti kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahawa yang rosak itu harus, yang rosak itu lurus, dan yang hina itu bagus, yang hina itu bagus, meletak harga itu bagus, menggunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat itu bagus dan sebagainya. Dia rasa itu untuk tertipu itu. Sebabnya ialah adanya kerancuan, terancur, kerancuan iblis. Iblis menyusup. Kerancuan artinya rancangan iblis lah. Iblis menyusup ke dalam diri manusia, tergantung kepada kadar yang dimungkinkannya, boleh bertambah dan boleh berkurang. Tengok manusia lah. Ada manusianya kuat datang iblis, ya? Hebat iblis yang datang tu, chiefnya datang. Ada manusianya tiup dari jauh, senang, ya? Tengok gaya manusia tu. Kalau dia alim, yang nipu siapa? Chief dia lah, betul ya? Dia bagi macam-macam jalannya. Kalau dia jahil, mayang tak tu ya, tiupnya dari jauh je dah. Cara dia menipu daya, ya? Itu iblis. Itu namanya kerancuan. Iblis menyusup ke dalam diri manusia tergantung kepada kadar yang dimungkinkannya, boleh bertambah dan boleh berkurang, tergantung kepada kadar kesedaran dan kelalaian manusia, kemahiran dan kebodohannya. Yang bodoh senang aja deh, tiup aja dah pergi minum apa, tiup je dah nari, tiup je dah berjoget, tiup je dah ada dangdut. That's the way I like it. Tiup sikit je dah. Tapi kalau ulama kena apa? Kena ada rancangan penipu dayaan tu, ya. Macam bersisah ulama. Ulama tu tau. Tapi macam mana iblis nipu dia? Dia menyerupai seorang ulama juga. Dia pakai pakaian orang alim dah. Berdiri dekat dia, semayang dekat-dekat dia. Bersisah semayang, dia semayang. Bersisah zikir, dia zikir. Bersisah baca Quran, dia baca Quran. Lepas tu bersisah letih, baring, dia tak baring, dia terus buat ni. Begitulah seterusnya. 2-3 hari begitu. Betul bersisah buat, lama-lama dia lapar, dia pun makan. Tapi iblis yang menyerupai ulama tadi tak makan pun, terus dia beribadat. Lama-lama bersiswa dia terpikat, tertarik dengan orang tadi. Hendak betul orang ni kata. Aku pun macam tu, pada bersiswa ni, murid dia ada 60,000 orang boleh terbang di udara tau. Muridnya bukan dia je, murid itu boleh terbang, 60,000 orang boleh terbang di udara. Ada dalam kitab tu, kita baca kitab di masjid lah, Jawarul Ma'ruf namanya. Dia pun pergi jumpa, Tuan, saya ni boleh katakan handai juga lah ibadah, tapi Tuan ni saya letih, Tuan tak letih. Saya tidur, Tuan tak tidur. Saya makan, Tuan tak ada makan. Saya rehat, Tuan tak ada rehat. Apa rahsia Tuan? Kamu nak jadi macam aku kan? Tak lah, kata dia bersiswa. Kalau begitu kamu kena taubat. Kamu kena taubat. Padahal ulama tadi, siapa orang yang suruhnya? Iblis. Dia nyuruh kita taubat. Kata bersiswa, saya taubat lah. Jadi apa dia taubat? Tanya dia ulama tadi, orang iblis yang menyerupai ulama tu, kamu taubat dosa apa? Jawab dia bersiswa, tak ada dosa, saya taubat aja lah. Kalau dia taubat tak ada dosa, apa gelarnya? Bukan taubat gelarnya. Nak taubat mesti ada dosa. Baru lah ada makna taubat tu. Atau saya kena buat dosa lah. Lah kata iblis. Orang punya iblis orang kamu gajah. Lah.
Tapi dosa nak saya buat kata dia bersesuaian yang pada iblis. Dia tak kenal iblis tu, dia ingat tu lah. Apa dosa saya nak buat? Iblis tu pura-pura berfikir. Tak apa. Kamu bunuh orang. Buat dosa tu, bunuh orang. Kata dia bersiswa, no way, tak boleh kan. Bunuh orang ni hak hukumnya berdosa besar. Tak nak saja. Tak apalah. Kamu tak nak bunuh orang, tak apa. Kamu berzina. Lagi aku tak nak aku katanya. Berzina tak nak aku katanya. Kenapa? Zina tu susahkan zina. Hampir dengan zina tak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, kata Allah. Bagi amaran pada kita ya. Jangan kamu hampir dengan zina, kerana ia ada satu perbuatan yang amat keji dan jalannya sangat jahat. Tak boleh, tak nak. Hati macam mana kamu nak taubat? Apa tak nak? Tak apalah, ni last. Ini kalau tidak, kalau ni kamu tak nak lagi ni, tak ada taubat lagi kamu. Ya? Kamu minum arak kena. Terfikir pada situ, aku minum arak, tak boleh lah katanya. Bila lepas tu, tak ada bersono dosa minum arak, dosa lah, tapi tak ada bersono katanya. Itu aku taubat lah katanya. Dan lepas tu sedar balik dia, apa tu? Aku taubat lah katanya. Tak apalah aku terima katanya. Saya terima. Saya akan minum arak katanya. Datang iblis tadi yang menyebut ulama tadi, ditunjuk kedai arak. Kamu pergi kedai tu katanya. Ada apa tu? Ada tukang jual tu. Rupanya yang menjual tu perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi menjual arak situ. Dia meminum tak? Ada orang tak pernah minum. Orang tak minum, kalau banyak ini minumnya. Macam? Mabuknya starting. Minum baru botol kecil ni, tapi mabuk starting. Lepas tu tak pernah minum. Dia minum dah mabuk. Mabuk tak sedarkan diri, dia pun dirogolnya perempuan tu. Dirogolnya perempuan tu berzina. Tadi suruh zina tak nak. Ini dah zina lah. Udah dia zina, lepas tu sedar kali. Ini aku kena zina ni, hukum kena rejam ni. Dia apa? Dia tahu hukum rejam. Tak nak aku tu. Lalu dia bunuhnya perempuan tu. Tadi tak nak bunuh kan? Dia nak minum arak je. Kena takutkan zina tadi. Takutkan apa? Takutkan pembunuhan tadi. Dibunuhnya perempuan itu. Matilah perempuan itu. Datang iblis tu menyamar seperti penguasa. Tahu penguasa? Menyamar seperti qadi ke polis ke nangkap. Ditangkap dia. Ditangkap dia bersiswa tu. Dibicarakan. Dia kena hukum apa? Kena hukum apa? Kena hukum apa? Bukan pancung, kena hukum rejam sama mati. Kena hukum zina tu. Kerana zina tu kalau bukan apa orang muhsan, dia hukumnya rejam sama mati. Kalau orang yang muhsan baru disebat satu kali. Ini dah. Dia kena hukum apa? Hukum bunuh, dia balas bunuh lah. Tadi zina tu bunuh apa? Hukum pancung. Bukan rejam dia. Jadi dia ambil yang lebih berat. Antara zina dengan bunuh orang, mana lebih besar dosanya? Mana lebih besar hukumnya? Mana lebih berat hukumnya? Bunuh orang lagi berat hukumnya. Maka dia dihukum pancung balik. Masa itulah iblis tadi menyerupai balik seperti ulama tu, pergi dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Kamu siapa suruh kamu bunuh? Kamu kata kamu nak minum arak aja. Itu kamu zina dia. Ada aku terpaksa kata. Sudah aku dah mabuk, mana aku sedar kata. Itu aku bunuh dia tu. Kata. Tolonglah Tuhan katanya. Tuhan ni ulama, Tuhan ni apa wali katanya. Tolonglah aku ni. Kata di iblis, aku boleh tolong kamu. Tapi dengan syarat kamu mengaku aku ni Tuhan. Kamu mengaku bahawa aku ni Tuhan. Senang dia nak mengaku. Senang dia nak mengaku. Tapi dia dah terdesak. Macam orang dah lemah dalam laut. Apa aja dia jumpa, dia paut je. Jumpa kayu, dia paut, jumpa daun, dia kapau, jumpa apa saja. Nak menyelamatkan diri dia. Dia ketika itu dah tak ada pilihan lagi. Dia pun, sudahnya, fikir, tak apalah, aku mengaku kamu Tuhan. Masa itulah datang pedang tu, putih tengkornya. Matilah bersiswa dalam keadaan tidak beriman. Bertuhan kan? Iblis ini. Itu tipu daya iblis. Bersiswa tu orang alim, orang wali tu pun tertipu.
kita agak tak boleh kita ditipu Iblis. Sabuai lah. Tu dah. Tu Ketahuilah bahawa hati itu bagaikan benteng. Hati itu benteng itu penahan. Macam banjir, ada benteng. Tak adalah banjir tu masuk ya. Air tak masuk. Itu benteng. Di sekelilingnya ada pagar dan pagar itu mempunyai beberapa pintu. Sekalipun begitu, di sana masih ada celah-celah yang boleh dimasuki. Walaupun di pagar, walaupun ada pintu, walaupun ada celah-celah yang boleh dimasuki air. Yang menjaga celah-celah itu adalah akal dan para malaikat. Yang jaganya akal dan para malaikat. Akal tu dia hendak kebaikan dia. Mana ada akal yang buat kejahatan. Tengok siapa yang berkuasa pada akal. Kalau malaikat berkuasa, dia mencari kebaikan dia. Tapi kalau iblis berkuasa, dia akan merancang untuk buat kejahatan. Itu akal. Tengok siapa yang berkuasa. Iblis ke atau malaikat. Orang baik ke orang jahat. Kalau orang jahat berkuasa, dia merancang untuk buat kejahatan. Kalau orang baik berkuasa, dia akan merancang untuk buat kebaikan. Macam mikrofon. Kalau dapat orang baik, macam. Kalau dapat orang baik mikrofon tu, dia gunakannya untuk nasyid, untuk baca Quran, untuk ngajar, untuk berceramah agama. Tapi kalau dapat apa? Mikrofon ni dapat penyanyi rock macam. Kalau dapat penyanyi rock macam. Dia gunakan mikrofon untuk menyanyi lah. That's the way I like it. Dan sebagainya. Itu tengok siapa yang berkuasa. Akal tu macam tu lah. Siapa yang berkuasa? Syaitan ke atau malaikat? Kalau malaikat akan dia merancang untuk melakukan kebaikan. Kalau syaitan dia akan merancang untuk melakukan kejahatan. Itu dia. Itu akal dan para malaikat. Ada beberapa satuan pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu. Ada penyerang macam orang main bola lah. Ada penyerang, ada pertahanan. Jadi orang pertahanan tu benteng lah. Yang menyerang lah, nak masuk gol dan nyebab gol ni. Begitulah. Ada beberapa satuan pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu. Pasukan hawa nafsu. Itu penyerang tu ya. Pasukan hawa nafsu. Hawa nafsu ni bukan satu, banyak, 7 nafsunya ya. Yang pertama namanya amarah, yang kedua namanya lawamah, yang ketiga namanya mulhimah, yang keempat namanya mutmainnah, yang kelima namanya radiyah, yang keenam namanya mardiyah, yang ketujuh namanya kamilah. Paling common, paling kudi, paling rendah kalau kita nak selamat memiliki nafsul mutmainnah. Mutmainnah tu baru dijamin syurga. Tapi kalau mulhimah tak jamin lagi. Lebih lagi lawamah tu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Lebih lagi kalau amarah tu ngajak orang buat jahat je. Innan nafsal ammaratum bisu, kata Allah Al-Quran ya. Sesungguhnya nafsul amarah tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu nafsu ya. Dia penyerang tu, masuk penyerang tu, nafsu tu di antaranya pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu. Pasukan hawa nafsu dan syaitan. Nafsu tu di backing oleh syaitan, disokong oleh syaitan dari belakang. Pasukan penyerang ini sentiasa datang dari waktu ke lain waktu, dari satu waktu ke satu waktu lain, dan tak mungkin boleh dihentikan sehingga peperangan terus berkecamuk. Di antara penghuni benteng yang mempertahankan akidah, dan pasukan penyerang. Mana ada pentilti? Ada je. Macam sekarang ni yang menyerang siapa? Yahudi. Yang pertahankan benteng Gaza siapa? Hamas. Itulah contohnya. Itu contoh je. Itu penyerang musuh ya, sentiasa je. Jadi Yahudi itu sentiasa ngebom macam-macamnya, nak membunuh orang Palestin tu. Sedangkan Hamas mempertahankan Palestin tu. Pasukan syaitan berputar-putar mengelilingi benteng, mencari kelemahan penjaga, mencari penjaga untuk boleh menyusupi celah, masuk ke celah tu supaya boleh menyerang pihak pertahanan. Berarti
Penjaga harus mengetahui seluruh pintu benteng dan celah-celah yang ada di bawah tanggungjawabnya. Tidak boleh lengah. Lengah tu dia lalai ya, tidak boleh lengah. Lengah tu lalai. Tidak boleh lengah walau sekejap pun. Sebab musuh juga tidak pernah lengah waktu, tidak pernah lengah walau sekejap pun. Musuh tak pernah lengah. Begitu juga kalau penyerang tu mana dia lengah, lari laju. Penyerang bola aduh tak pernah main bola ke mana? Penyerang tu jangan laju tu perlahan. Muqtadari tu macam mana larinya? Punya laju. Zaman dulu saya tahu dah, sekarang ni tak tahu dah. Punya laju. Tendangan pun udah laju tepat betul ya. Terus ke arah sasaran. Tengok Malaysia lawan dengan England B dulu. Dari jauh tendang di Muqtadari masuk. Itu penyerang ya. Dia hebat. Dia mencari mana kelemahan-kelemahan pertahanan. Itu begitu juga. Tak pernah lengah, tak pernah lalai, tak pernah jemu. Macam kejamnya. Ada dah setan? Tuan-tuan dan perempuan, kejamnya ada dah setan mengganggu konsentrasi kita? Ada. Dia mencari jalan. Macam mana jalannya? Ya. Dia bawa senjata. Saya banyak kali sebut dah ni. Banyak. Apa senjata bawanya? Malam-malam bawanya apa? Celak. Pandai. Tak berjaya celak, dia bawanya apa? Gincu. Tak berjaya gincu, apa buatnya? Tongkat. Celak, gincu, tongkat. Tengok yang mana berjaya ya. Seseorang pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama, wali Allah ya. Namanya Hasan, dia duduk di Basrah, lalu dipanggil Hasan Al-Basri. Ulama dulu memanglah dia selalu mengambil sempurna nama tempat tinggal dia. Ada orang dengar apa? Syekh Daud Al-Fatani. Ada tak? Namanya apa? Daud. Tapi dia duduk di mana? Di Fatani. Di Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Ataupun dia ambil daripada kaum, daripada bangsa dia. Itu ada dia. Macam yang mengarang itu daripada tempat. Mengarang kitab apa namanya? Kitab Jawharul Ma'ruf yang kita baca di Masjid Subuh ya. Namanya pengarang Syekh Ali Al-Kelantani. Tahu Al-Kelantani? Artinya namanya Ali. Oleh yang ditubuh dipanggil Syekh Ali Al-Kelantani. Al-Kelantani apa? Dia dari Kelantan. Itu nama tempat. Nama bangsa pun ada. Masih hidup lagi orang tu. Syekh Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Ada mana-mana ada? Syekh Nurdin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari. Namanya Nurdin. Marbuk tu bukan bom bobok. Marbuk tu dia datang keberkatan. Kemana dia pergi berkat. Ada aja orang nak menyumbang dan sebagainya. Berkat. Diberkati Allah Ta'ala. Kan dia hafiz Quran. Dan juga pandai berceramah ya. Al-Makki. Apa Al-Makki? Maki orang dia. Apa punya Maki? Dia belajar di Mekah ya. Banyak masanya berada di Mekah. Al-Banjari orang Banjar masih hidup lagi ni. Lawa orang ni pun ya. Saya pernah lah salam dengan dia, cium tangan dia pernah ya. Jumpa dengan dia. Ada lagi sekarang ni. Digelarkan dari dia Syekh Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Ada seorang ulama namanya Arsyad, sudah tak ada dah. Dia dipanggil dari dia Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari. Ada lagi orang Melayu, orang Perak. Idris apa? Bukan Banjari. Idris Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi. Dia ngarang kitab namanya Bahrul Mazi. Dia mengarang kamus, ada kamus Marbawi. Namanya Dere. Dia orang Perak. Tapi dia duduk di mana? Lubuk Merbau. Tahu Lubuk Merbau? Ya Allah, dari Kuala Kangsar tu naik kata sikit nama Lubuk Merbau lah. Ini dipanggil Marbawi, Idris Al-Marbawi. Anak saudara yang ada seorang namanya Dr. Husni. Dr. Husni ada di Ipoh ni. Dia duduk Bengkalan, itu anak saudara dia.
salah satu daripada ulama ahli fatwa negara. Alright, dah bunyi tu ya. Nanti sekejap pun mata lengah ya. Seorang pernah bertanya kepada Hasan Basri, itu akan kita sambung ni ya. Akan datang bulan depan ya. Tahun depan. Jangan sambung ya. Bertanya kepada Hasan Basri, apakah iblis juga tidur? Iblis itu tidur ke tak? Tahu jawapan tahun depan aku dah jawab ya. Setahun ini ya. Iblis itu tidur ke tak? Aku jawab Hasan Basri, tengok aku jawabnya. Baik, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Kabullah objection overruled. Dah tak erti orang putih. Artinya bangkangan ditolak. Yang kedua, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Ya? Ashabul Kahfi itu. Kristian, dia bukan Kristian. Zaman itu memang zaman Kristian. Tapi Ashabul Kahfi itu dia beriman. Ya? Ashabul Kahfi itu beriman. Zaman itu memang zaman Kristian lah. Cuma dia tak kata masa itu Kristian. Masa itu Nasrani. Jadi orang Kristian ni dia percaya kepada Trinity. Tahu Trinity? 3 Tuhan. Ya? Allah Tuhan. Isteri Allah pun Tuhan juga, namanya Maryam. Anak Allah pun Tuhan juga, namanya Isa. Itu zaman itu. Tapi pemuda Ashabul Kahfi yang tadi, mereka beriman dengan Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Suratul Kahfi. Baca ya. Adalah pemuda-pemuda itu, innahum fityatun, pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan Allah tambah lagi hidayah bagi mereka. Jadi maknanya mereka itu mempertahankan iman. Itu yang lari daripada golongan-golongan yang keluar tu. Lari itu masuk dalam gua, tidur dalam gua tu. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. 309 tahun tidur. Kerana nak mempertahankan iman. Bangkit-bangkit. Tengok-tengok raja tu dah tak ada. Raja yang zalim tu dah tak ada. Tinggal yang soleh-soleh saja. Itu ceritanya. Dia keluar daripada gua tu, nak beli orang makanan. Bila nak beli makanan, dia keluar ke duit. Rupanya duit tu duit lama. Dia tak laku je dah. Macam kita lah pergi kedai, keluar ke duit dia pun. Laku kan? Laku kan? Mana laku? Rupanya dia 300 tahun tidurnya. Itu ceritanya. Jadi yang sebenarnya dia itu orang beriman, bukan orang Kristian ya. Tapi ada pula berpendapat dia itu beragama Kristian. Kata keliling itu keadaan itu orang Kristian. Itu saya tak setuju yang itu ya. Alright. Bukan saya yang tak setuju, Ustaz Zahir terus pun tak setuju ya. Okey. Sekarang ringkaslah, kita panjang cerita tu. Baca surah Al-Kahfi ada ya. Okey lagi? Habis? Sekian dulu. Yang besar pahalanya Tuan Haji bahasanya. Kerana dia bertanya. Dalam majlis ilmu, orang yang paling besar pahala ialah orang yang bertanya. Nombor 2, siapa? Orang yang menjawab. Jadi saya nombor 2. Jadi saya suka orang tanya. Kalau dia tanya saya jawab. 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 Sampai banyak pahala? Orang jawab lah. Alright, sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta
وأنت الذي فتحت فهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقلت الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر